Bayangkan seorang lelaki berpakaian serba pahlawan Melayu, lengkap dengan keris tersisip di pinggang, melangkah gagah di hadapan istana. Dialah Hang Tuah, nama yang begitu ikonik dalam sejarah dan budaya Melayu. Tapi persoalan besar masih kekal. Antara Hang Tuah benar-benar wujud dalam sejati atau hanya satu watak rekaan yang dicipta untuk menanam semangat kesetiaan dan keberanian. Dalam video ini kita akan menyelami misteri ini dari pelbagai sudut manuskrip lama, catatan penjajah, pandangan sejarawan, dan mitos lisan masyarakat. Hang Tuah dikenali melalui dua sumber, utama Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu Sulalatus Solatin. Namun kedua-duanya bukan catatan sejarah dalam erti kata modern. Ia lebih kepada karya sastera yang syarat dengan elemen epik dan alegori. Jadi bagaimana kita membezakan antara cerita rakyat dan realiti sejarah? Hang Tuah legenda atau manusia sebenar? Sebahagian sejarawan percaya bahawa Hang Tuah mungkin wujud, tetapi kisah hidupnya telah diromantiskan dalam hikayat. Mereka berpendapat bahawa tokoh ini adalah gabungan dari beberapa figura sejarah yang sebenar panglima-panglima istana yang tidak dinamakan dalam rekod rasmi. Ada juga pandangan yang mengatakan Hang Tuah bukan satu individu, tetapi gelaran yang diberi kepada seseorang yang berkhidmat sebagai ketua pendekar istana. Memang ini benar, maka Hang Tuah mungkin bukan satu nama, tetapi satu jawatan. Selain itu, analisis linguistik terhadap teks-teks lama menunjukkan bahawa banyak elemen dalam hikayat Hang Tuah ditulis semula pada abad ke-18 hingga ke-19, jauh selepas era Kesultanan Melaka. Ini bermakna, cerita yang kita baca hari ini mungkin sudah dicampur dengan unsur-unsur fiksyen, nilai moral dan agenda politik zaman itu. Namun begitu, pengaruh Hang Tuah dalam pembentukan identiti bangsa Melayu tetap tidak dapat dinafikan. Namanya dijadikan simbol kesetiaan, keberanian, dan kesopanan dalam budaya tempatan. Antara peristiwa paling terkenal dalam kisah Hang Tuah ialah pertarungannya dengan Hang Jebat. Konflik ini menjadi simbol pertembungan antara kesetiaan, dan dengan keadilan kepada sahabat. Hang Tuah dianggap wira kerana tetap setia walaupun difitnah, manakala Hang Jebat pula dilihat sebagai wira rakyat yang bangkit menentang ketidakadilan. Pertarungan ini sering dibahas di kalangan pengkaji sastra dan sejarah kerana ia mencerminkan dilema moral dalam budaya Melayu. Namun sekali lagi, kita berdepan dengan persoalan, kedua peristiwa ini benar-benar berlaku atau sekadar rekaan sastera untuk menyampaikan nilai tertentu? Menariknya, kisah pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat ini tidak wujud dalam sebarang rekod luar seperti catatan Portugis, Arab atau Cina yang pernah berhubung dengan Melaka. Justeru, ramai menganggap kisah ini lebih bersifat simbolik daripada sejarah literal. Walaupun bukti sejarah mengenai Hang Tuah kabur, pengaruhnya dalam masyarakat moden Malaysia amat kuat. Nama Hang Tuah diabadikan di sekolah, jalan raya, kapal perang, dan bahkan produk komersial. Beliau dianggap sebagai ikon kepahlawanan dan lambang Melayu sejati. Dalam pendidikan kebangsaan, kisah Hang Tuah menjadi bahan penting dalam pembelajaran sastra dan moral. Namun, ini juga menimbulkan cabaran kerana pelajar mungkin menganggap kisah tersebut sebagai fakta sejarah, sedangkan ia syarat dengan unsur mitos. Ada pula yang mengkritik watak Hang Tuah kerana terlalu patuh membuta tuli dan mempersoalkan sama ada nilai kesetiaan sebegitu wajar dijadikan contoh dalam zaman moden. Perdebatan ini menjadikan Hang Tuah bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi juga medan wacana sosial, budaya dan politik. Sebaliknya, ada kumpulan sarjana yang mengangkat Hang Jebat sebagai tokoh yang lebih relevan dengan nilai keadilan dan hak asasi manusia. Dalam konteks hari ini, keberanian Hang Jebat melawan ketidakadilan dianggap sebagai tindakan wira sebenar. Pertikaian ini membuka perbincangan menarik. Siapa sebenarnya wira dalam sejarah? Melayu Hang Tuah yang setia atau Hang Jebat yang melawan? Saya juga mencerminkan bagaimana kisah sejarah dibentuk oleh cara kita menafsirkan peristiwa, bukan sekadar fakta. Tambahan pula, dalam banyak budaya lain di dunia, tokoh-tokoh legenda seperti King Arthur di England atau Miyamoto Musashi di Jepun juga menghadapi persoalan yang sama, wujud atau perekaan. Maka persoalan tentang Hang Tuah bukanlah unik, tetapi sebahagian daripada pola bagaimana sejarah dan sastra saling berinteraksi dalam pembentukan identiti. Satu lagi aspek yang menarik ialah penggunaan nama Hang pada watak-watak utama. Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Ada teori yang mengatakan bahawa Hang adalah gelaran bangsawan atau keturunan tertentu, tapi tiada konsensus yang jelas. Namun persamaan ini menunjukkan bahawa kisah mereka mungkin disusun untuk membentuk satu naratif kolektif tentang perpaduan dan keberanian lima bersaudara.
seolah-olah mewakili 5 prinsip rukun negara. Dalam teks Cina lama yang merujuk kepada pelabuhan Melaka, ada beberapa nama pemimpin tempatan disebut. Tetapi, sekali lagi, tiada yang sepadan dengan Hang Tuah. Adakah ini bermakna tokoh-tokoh ini tidak wujud langsung? Atau mereka wujud dengan nama yang berbeza dan ditokok tambah dalam hikayat, tanpa bukti arkeologi atau manuskrip primer, semuanya kekal dalam ruang kemungkinan. Namun tidak semua penyelidik bersikap skeptikal. Sebahagian pengkaji tempatan percaya bahawa Hang Tuah adalah tokoh sebenar yang hidup pada abad ke-15 dan kisahnya telah disampaikan secara lisan sebelum dibukukan. Menurut mereka, ketiadaan bukti tidak semestinya bukti ketiadaan. Banyak peristiwa sejarah awal Asia Tenggara tidak didokumentasikan secara sistematik seperti di Barat. Tambahan pula, tradisi Melayu lebih mementingkan nilai dan pengajaran dalam cerita berbanding ketepatan kronologi atau fakta literal. Ini menjadikan teks seperti hikayat Hang Tuah sangat berharga dari sudut sosio-budaya. Walaupun ia tidak dapat disahkan secara sejarah, lebih penting Hang Tuah mewakili cita-cita dan identiti satu bangsa, bukan sekadar seorang tokoh individu. Loris, apakah Hang Tuah benar-benar wujud? Atau adakah beliaukah hanya satu legenda yang hidup dalam imajinasi kolektif bangsa Melayu? Jawapan mungkin bergantung pada perspektif kita. Dia dari sudut sejarah moden Hang Tuah adalah figura yang belum dapat disahkan kewujudannya. Dari sudut sastera dan budaya, Hang Tuah adalah lambang keunggulan budi setia kepada negara dan sultan, serta pahlawan yang menjadi inspirasi selama berabad-abad. Mungkin itulah kekuatan legenda, tidak penting sama ada ia benar-benar berlaku, tetapi bagaimana ia membentuk pemikiran dan tingkah laku generasi. Kerana dalam setiap masyarakat, kita perlukan tokoh yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Dan Hang Tuah bagi orang Melayu ialah jambatan itu. Kesimpulannya, Hang Tuah mungkin legenda, mungkin manusia sebenar, atau mungkin kedua-duanya. Apa yang pasti, beliau telah menjadi simbol kekuatan dalaman bangsa Melayu. Dan kisahnya kekal hidup dalam buku, teater, lagu, filem, dan nama jalan. Dalam dunia moden yang serba kompleks, kita masih belajar daripada watak-watak seperti Hang Tuah, tentang kesetiaan, tentang keberanian, tentang pengorbanan. Namun kita juga diajak untuk berfikir, kritikal, adakah semua yang kita warisi sebagai sejarah itu benar? Atau kita perlu melihatnya dengan kacamata baharu? Terima kasih kerana menonton Jejak Nusantara. Jika mau anda suka video seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan loceng notifikasi. Sampai jumpa dalam episod seterusnya.